Okay. So source dia adalah sunlight ataupun you can siapa yang jawab sun pun boleh. Okay. Ataupun light from sun pun boleh lah. Okay, so untuk second ni dia tulis draw two grazing food chain. So two grazing food chain shown in figure 1 where apa ni? Oh, heron is the highest trophic level. So just nak ingatkan kalau grazing food chain lagi satu apa? Detritus food chain kan? Okay, so kalau grazing food chain dia mula dengan producer. Grazing. Grazing tu maksudnya apa? Yang lembu selalu makan rumput tu kan. So that is grazing. Okay, kalau yang detritus dia mula dengan dead organism. Dead organism. Okay. So of course kita kena cari kat sini lah. Dalam banyak-banyak ni yang mana dimulakan dengan producer iaitu algae dan juga rumput paya ni lah, marsh grass ni. Okay. So yang ini ambil ini boleh betul. Salin ni. Marsh grass, mussel, heron. Algae, zooplankton, plankton, heron. Tak kisahlah macam nak sebut tu. Salah ke? Sorry lah ya. So asalkan ejaan tu betul. So this is one food chain. And this is another food chain. Okay. So ingat pelajar Cikgu Nuraini di belakang ni ada dia memerhati. Okay. Salin. Okay. So ini jawapan dia. Dah. Okay, so next, how much energy would hawk gain from 1000 kilojoule energy of crab? So tengok balik tadi gambar jap, sorry. Yang ini crab, yang ini hawk. Okay, yang hawk paling hujung, crab tu yang second consumer lah. Okay, small bird obtain 10% from 1000 of crab, which is yang ini. Okay. Hawk pula obtain 10% daripada yang small bird tadi tu. Sebab awak kena ingat je saya sorry ganggu awak salin. Setiap pemindahan antara trophic level tu ada kehilangan 90% energy. Ni hilang 90%, ini hilang 90%. Sebab itulah yang hanya di pas itu hanyalah 10%. Pas 10%. Okay, so sebab tu ayat dia macam ni. Okay, so boleh salin. Dia kata masa yang first antara crab dengan small bird tu dapat 10% daripada 1000 tadi tu. So dapat 100. So daripada small bird tadi tu sampailah ke hawk 10% lagi. So dapatlah akhirnya hawk tu akan dapat 10 kilojoule sahaja. Okay. So salin kejap. Okay. Alright, so next question. Okay, so satu tadi saya harapnya sempatlah you salin Right. Next question pasal graph population ekologi kan. Okay, so yang ini paramecium, alright, tak ada apa-apa. Dia tunjuk yang ini ada biotic potential, carrying capacity kan. Environmental resistance. Okay, so tengok pada soalan. Name the population growth shown in figure 1B. So bentuk dia as sigmoid kan. So mestilah logistic growth curve. Okay, kalau soalan tanya what is the shape of the growth curve? So sigmoid. Sebab takut ramai student yang akan jawab name the population growth curve, dia jawab sigmoid. Sigmoid tu adalah bentuk bentuk graph tu. Okay, nama dia adalah logistic. Okay, lagi satu ingat kan, semalam pun dah revise juga exponential growth curve. Okay. How the carrying capacity for this population could be increased? Okay, so sama je macam soalan semalam ni kan. So macam mana kita nak meningkatkan carrying capacity? Ingat carrying capacity tu adalah nilai maksimum. Nilai maksimum yang boleh ditampung oleh satu kawasan tu lah. So kita nak tingkatkan nilai maksimum tu, kita kena tambahkan lagi banyak makanan, kita tambahkan lagi banyak kawasan, space. Okay, so inilah dia jawapan dia. Sama macam semalam punya jawapan. Set B punya kan. Okay. So this one settle. Kalau macam ni kan soalan ni sebenarnya untung You dah dapat dijawab food, space dah dapat 2 markah. Okay, so itu je dia punya tu. Jawapan pendek dapat 2 markah dah terus. Okay. Hopefully macam tu je lah kan keluar nanti exam.
Alright, so nombor 2 pasal selection. Selection speciation ni. Okay, so dia tunjuk garden snail, lepas tu ada yang black, ada yang white, okay, ada yang intermediate. Okay, grey lah, grey intermediate. Alright, so kita tengok soalan apa dia tanya. State the type of natural selection shown in figure 2. So, directional. Okay. Kenapa directional? Sebab masa generasi pertama ada macam-macam warna, ada putih, ada kelabu, ada hitam ada. Bila generasi kedua kita nampak mana warna putih. Yang satu ekstrim warna putih tu dah tak ada. Tinggal warna grey dengan warna hitam yang banyak. Okay, dan kita tahu warna hitam tu adalah salah satu extreme phenotype. Jadi dia kalau kita bayangkan graf tu dia ke arah yang hitam lah. Contoh yang ni putih. Putih, yang ini hitam, tengah-tengah ni grey. Tiba-tiba English BM pula kan. So yang hitam ni makin banyak. So putih tu dah makin pupus. So dia mengarah ke warna hitam yang banyak. So dia adalah directional. Tahu Okay. Right, done. So next, describe the selection into jawapan atas tu. Okay, based on phenotypes of generation 2. Okay, so soalan ni bahaya. Kalau awak jawab yang atas ni salah, memang bawah ni pun salah lah. Hopefully you all boleh detect tau So tengok balik gambar yang diberi, baru jawab soalan yang pertama ni. Sebab soalan yang kedua ni ada kaitan dengan soalan pertama. So sayanglah kalau tolak markah. Okay. So favor selected ataupun one extreme yang black phenotype. Okay. Kalau macam awak tak ingat one extreme ni, awak cakap je lah favors black phenotype. Sebab yang black phenotype yang hidup, yang survive. Okay. Lepas tu, tu je lah. And act against another extreme phenotype ataupun act against white phenotype. So kiranya untuk jawapan ni awak kena ada dua-dua yang, saya tahu dia slashkan ni kan, tapi just for macam kepastian lah kan. So kita buat dua-dua. Awak ambil ayat ni sekejap if you want to ni. I think you should take this ayat lah. Favors black phenotype. And tambah N lah. Kita nak bagi lengkap ayat tu. And act against white phenotype. Ambil macam tu lah. Okay. Tak kisahlah kalau satu markah tu dia hanya tengok kat sini je. Tak apalah. Biar lebih. Okay, biar lebih jangan kurang. Okay. So next. The garden snail in the third generation may evolve. Okay, form new species. So briefly explain the speciation process involved. Okay, so sympatric speciation. Okay. Maksudnya proses speciation tu macam mana boleh berlaku. Okay, so sympatric speciation. Okay, ataupun involve biological barriers, iaitu reproductive isolation. Okay. Ataupun nama ni banyak-banyak ni kan yang mechanical behavioral ni kan kita dah bincang semalam kan. So you just cakap yang ini je lah. Involve biological barriers. Ataupun reproductive isolating mechanism. Yang ada pre-zygotic tu. Pre-zygotic dengan post-zygotic tu. Okay. So yang ini pula nombor 3. That prevent ni point lah. Maksudnya bila dah ada cerita pasal atas ni point pertama dan point kedua. Yang point ketiga ni penerangan. Okay. That prevent interbreeding. Interbreeding of individuals lah. Okay, that prevent interbreeding of individuals ataupun that prevent the exchange of genetic materials between individuals. Mana-mana yang awak rasa awak ingat, pendek kan tapi awak faham lah dan senang nak ingat. Okay. Okay. Mungkin ada orang tertanya, kenapa tak boleh allopatric speciation? Dah ni ada sympatric ni. Tak boleh ke speciation tu disebabkan oleh allopatric juga? Okay, tapi dalam penceritaan ini, dia tak ada pun sebut. Dalam penerangan yang ini pun dia tak ada sebut. Pasal ada geographic barrier ke ataupun masa soalan ni pun, ni,
Tak ada pun sebut. When they live in two different mountain, two different areas, separated by river. Tak ada pun sebut kan. So, kiranya jangan sebut pasal allopatric. Okay, so jangan sebut pasal allopatric tapi sympatric lah. Okay, so Salin, so kiranya dia nak tanya macam mana speciation boleh berlaku dalam satu kawasan yang sama. Dalam soalan tu tak ada pun sebut pasal geographical barrier. Saya takut ramai yang jawab juga sympatric, allopatric. Lepas tu ni reproductive isolation. Risau tu je, okay. So satu je tau sympatric je. So okay, boleh. Alright. Okay, so we go to the soalan nombor 3. So siapa yang baru masuk kelas cikgu hari ni ada di belakang ya. Jangan main-main, dia tengok tu. Okay. So which graph shows the presence of enzyme? Okay, ada enzyme reaction. Lepas tu graph yang ini tinggi. Yang ini rendah. Okay, so agak-agak yang mana? A ke B yang ada enzyme? Of course lah, it's B. Sebab dia telah menurunkan activation energy. Merendahkan activation energy. So di mana bila activation energy rendah, jadi produk akan cepat lagi terhasil. Okay. So name the enzyme that is involved in 3A. 3A. So maltase. Kenapa pula maltase? Apa keyword yang diberi? Okay, kamu tengok dalam graf. Ada maltose. Jadilah glukos. Ingat maltose tu adalah disaccharide kan? Dia nak pecah saccharide. Dia nak pecahkan disaccharide ni kepada monosaccharide. So nak pecahkan dia, kita gunalah enzim maltase. Ingat enzim tu kena ada ASE. Awak nak ambil je nama yang substance dia, substrate dia, maltose ni. Tambah ASE kat belakang. Tukar ASE. Jadi maltase. Okay. So describe how the enzyme in 3B1 breaks down maltose into glucose based on the induced feed model. Okay. So ingat induced feed model ni adalah salah satu mekanisme enzim tu kan. So satu lagi tu, model lagi satu tu yang lock and key kan. Okay. So ini induced feed. So cerita dia macam mana? The active site of enzyme is not complementary to the substrate. Okay. So first point untuk awak menerangkan yang ni, awak cerita dulu. Yang active site enzim tu tak muat dengan substrate. Dia tak mengikut substrate. Okay, ini first point. Jadinya point yang kedua, when substrate walaupun tak muat tapi bila substrate bind to the enzyme, the active site will slightly change its shape. Akan mula mengikut bentuk substrate itu. Okay. So after point yang ketiga, so after the product has been released from the active site will change back to its original conformation. Okay. So kalau boleh guna perkataan conformation lah sebab untuk topik biokatalysis kan lebih tepat lah guna term conformation tu. Okay. So ini kiranya induced feed. Ingat, induced feed tu dia punya active site tak mengikut substrate. Maksudnya dia punya bentuk dia tu tak tepat-tepat ikut substrate. So bila substrate masuk, dia akan follow lah bentuk macam mana substrate tu. Baru dia akan ikut. Okay. Alright. Saya rasa kan mungkin ada di antara awak yang mungkin dah jawab ke apa kan. Antara point ni, ada tak dia jawab yang bring enzyme close to each other, enzyme and substrate in a correct orientation. Ada satu point tu. In a correct orientation. Okay. So yang kalau ada siapa yang tulis yang itu, tak apa, boleh juga. Okay. So itu macam kira tambahan lah. Sebab yang ini skema yang ini. Takut nanti masa skema exam betul-betul ada je markah untuk yang ini. So awak tulis je. Okay. So tulis je. Right. So nanti pemeriksa akan cari point. Okay, so done.
So kita go to the next question So kiranya yang tadi tu, yang enzim ni dia tanya pasal activation energy je lah kan. Hopefully senang macam ni je lah Alright, so nombor 4. Cellular respiration. Okay, jap. Mana? Dia bagi metabolic pathway, cardiac tissue. Okay, glucose, lepas tu ada pyruvate. Ni mestilah semua ini adalah glycolysis. Okay, so we analyse dulu. Sebelum baca jawab soalan tu, tengok briefly lah. Apa dia tanya? Okay, ni. Okay dah. So tengok. Phase X. Okay, so phase X adalah antara glucose dengan yang fructose 1,6 bisphosphate ni. So dia adalah energy investment. Di mana dia menggunakan ATP. Dia pinjam dulu. Okay, dia pinjam dulu phosphate daripada ATP. Ni nampak ni. Glucose dapat satu phosphate jadi glucose 6 phosphate. Dia pinjam satu dulu. Lepas tu yang glucose 6 phosphate tu pinjam satu lagi phosphate, dapatlah fructose 1,6 bisphosphate. Dia pinjam. Okay, so fasa itu dipanggil sebagai energy investment. Okay. Yang Y ni pula daripada triose phosphate, okay, kepada 2 pyruvate. Antara this one and this one, kalau kamu ingat, dia tak adalah direct macam ni tau. Dia ada lagi banyak lagi. Stages yang antara ni berlaku. Okay, so semua stages itu dia dah pendekkan, dia conclude kan, jadi inilah ada 4 ATP terhasil, 2 NADH terhasil. So semua ini yang bawah itu dinamakan sebagai energy payoff. Bayar balik apa yang kita dah pinjam tadi. Okay, bayar balik apa yang kita dah pinjam tadi. Okay. So state the net yield of ATP when one glucose molecule is metabolized as follows. So by the pathway as in figure 4. Figure 4. 2 lah. Okay, so in complete oxidation 38. Right. So complete oxidation ni bermaksud termasuklah sampai ETC. Glycolysis, yang link reaction, Krebs cycle, sampailah ETC. Complete oxidation. Maksudnya NADH, FADH tu semua dikonvertkan dalam ETC tu. Berapa ATP yang sepatutnya terhasil? 38 lah. Okay. Kenapa 2 ni? Sebab dia memang hasilkan 4. Kan? 4. Tapi ingat dia kena bayar balik 2 ATP yang dipinjam. So bila saya sebut tu, hopefully you still remember lah kan, yang you dah belajar tu. Dia hasilkan 4 dalam glycolysis tapi net. Okay, ditolak, tinggallah 2 ATP. Okay, so this is why it's 2 ATP only lah for this question. Okay. So what happened to pyruvate in the absence of oxygen? So absence of oxygen, tak ada oksigen mestilah masuk fermentation kan? Fermentation. Okay, so apa kita terangkanlah fermentation tu apa yang berlaku. So pyruvate cannot enter mitochondria. Ataupun pyruvate remain in cytoplasm. Sebab ingat, bila ada oksigen sahaja pyruvate ni boleh masuk mitochondria. Nak masuk link reaction tu semua kan. Okay. Lepas tu, reduce NADH to lactic acid. Ni awak tengok yang dalam fermentation tu ada dia punya cycle tu. Okay. So, involved in lactic acid fermentation. Ataupun lactate fermentation. Okay. Kalau kamu ingat sambil salin tu lagi satu fermentation tu kan etanol. Etanol kan. Yang lactate ni, kenapa jawapan dia lactate lah? Kenapa bukan etanol? Sebab ada 2 fermentation. So awak tengok balik yang ini yang point pertama ni jawapan general. Dua-dua etanol dengan lactic acid ada point ni. Yang point kedua pun sama juga. Bukan. Tak samalah. Kenapa daripada sini dah berubah? Lactic acid. Kenapa bukan etanol? Sebab tengok soalan yang cardiac tissue. Dalam soalan tu dia dah beritahu dah. Cardiac tissue iaitu berlaku dekat animal tissue lah. Kalau
plant. Soalan nak tolok contohlah, soalan ni dia tunjuk plant tissue. Okay, ataupun dia bagi tahu sejenis pokok, hibiscus contoh. So itu plant, itu etanol. Okay, kalau cardiac tissue, yang bawah ni awak kena terangkan lactic acid. So hati-hati, okay. Right, so tengok balik soalan tu. Kadang kan, daripada soalan tu kita tahu macam dah agak dia akan tanya. Kalau soalan biasa, dia tunjuk je lah. Figure 4 shows metabolic pathway. Dah. Sampai situ je. Kalau soalan tu macam general sangat, kan? Ni soalan ni dah bagi tahu. Shows metabolic pathway in cardiac tissue. Oh, mesti ada soalan berkaitan dengan disuruh aku tengok balik yang cardiac tissue ni. Macam tu lah tau. Bila awak baca soalan tu, you try to understand lah soalan tu. Kenapa dia tak tanya sampai sini je kan? Kenapa ada ayat belakang ni? Mesti ada something. Okay. So hati-hatilah. So this one. Siapa nak salin sekejap. Okay. So maybe you can just take this one, reduced by NADH to lactic acid. Kalau saya ambil ni je. Yang ni macam tak ingat sangat ni. Mana yang you ingat lah. Okay. Dan boleh So compare between aerobic and the process in 4C. Saja je tak nak sebut process fermentation. So Inilah, compare lah. So dan satu lagi, macam soalan semalam, ada pasal sebut compare, awak kena ada similarities dan juga differences. Jangan tulis differences saja. Kalau differences saja, soalan dia akan cakap differentiate. Differentiate between bla 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 bla. Kalau compare, dia kena ada similarities dan juga differences. Faham Okay. So apa similarities dia? So both produce ATP by substrate level phosphorylation. Okay, betul. So both involves glycolysis process. Ataupun both use glucose as main respiratory substrate. Okay, betul. Dan saya nak ingatkan, kalau dalam exam, jangan buat dalam table macam ini. Okay, buat ayat lah, sebab dalam paper exam pun sebenarnya dia tak ada pun sediakan kawasan kosong kan. Dia hanya sediakan line kan. So, awak kena jawab dalam essay lah. Maksudnya bentuk essay. Tahu, okay. So, this is the answer. So, kiranya awak jawab bentuk ayat tau. Ayat tu macam adalah dia punya penghubung tu. Contohnya, okay, contohnya. Similarities between fermentation and aerobic respiration adalah is both ataupun tak kisahlah. Both produces and both involves yang ini ni. Okay. Okay. Lepas tu, while the differences are fermentation does not require oxygen, while aerobic respiration require oxygen. Lepas tu buat ayat yang bawah pula, jangan buat point tau, buat ayat bawah je. Jangan nampakkan dia sebagai macam nampak point. Awak buat macam ayat panjang tapi kononnya macam paragraph lah. Okay, so paragraph yang ketiga pula. Second differences for fermentation, only in glycolysis is involved. While aerobic respiration involve yang ini. Okay. So, kalau macam susah sangat nak ingat ayat-ayat panjang ni kan, awak ambil je lah point ni. Saya rasa yang ni pendek ni. Produce 2 ATP. Yang ni produce 38 ATP. Lepas tu yang ini, ni pun okey juga, occurs in cytoplasm. Ni pun rasa pendek juga. Occurs in cytoplasm and mitochondria. Sebab ingat mitochondria kan yang oksigen, yang ada oksigen, dia akan masuk mitochondria. Okay, yang ni boleh ambil sebab pendek-pendek. Saya nak cuba nak mudahkan awak lah supaya senang nak ingat. Okay. Lain saya rasa ni okey kot. Glucose oxidation is incomplete, iaitu glukos tu tak habis dipecahkan jadi ATP. Dia akan jadi etanol, akan jadi lactic acid. Okay. So yang ini complete oxidation. Maksudnya glukos tu dia memang tak ada habis lah. Dia jadi ATP lah yang dekat ETC tu. Okay. Okay, kalau awak ambil point 4 ni, tak cukup lagi ni sebab atas baru 2. Okay, so maybe last final receptor is pyruvate. Okay, yang ini adalah oksigen.
Dan ingat kan, kalau dia terima oksigen ni menerima elektron, dia akan jadi apa? Dia akan jadi air tu kan. Okey, dan saya rasa ni pun okey juga. Kalau awak ingat yang lain tu, ingatlah, baguslah. Saya nak cuba pilih yang mana yang senang je. Okay, this one pun okey juga. Sebab satu ni substrate level sahaja. Okay. Yang satu lagi ada substrate level dan juga oxidative phosphorylation ni. Kalau kamu ingat yang mana part oxidative phosphorylation ni? Yang di ETC. ETC. Okay, so try to choose which one you think you can remember. Okay. So 5 persamaan, 6 lah. 2, 3, 4, 5, 6. 6 differences, 2 lah lebih kurang persamaan dia. Okay lah kot. Okay, so ingat kalau soalan compare macam ni jangan buat dalam table. Okay, buat dalam bentuk ayat. Tapi kalau nak buat point yang panjang tapi jangan ada titik point tu. Macam kita buat macam satu ayat lah. Jangan nampak sangat macam point. Okay. Okay dah So okay. Later you can look back right. Video kan. Kalau ada apa-apa nak tanya, kalau you ada jawapan you sendiri nak tanya, bagi tahu Just interrupt pun tak apa. Okay, soalan nombor 5. Pasal apa yang? Yang tadi soalan C tu. C ni lah kan? Kalau atas je. Oh ni, okay. Yang kalau contoh soalan tu dia tak fokus kepada kadar tisu, so kena masukkan dua-dua ke lactate dengan alcohol fermentation? Ya betul. Betul. Okay. Saya ulang kalau soalan tu, contohlah soalan tu dari sampai figure 4 shows metabolic pathway. Sampai situ je. Macam tu. So bla 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 bla, dia tanya yang bawah ni. So absence of oxygen. So penerangan awak kena ada dua-dua. Lactate dan etanol. So point yang kedua ni sebutlah juga pasal etanol punya. Dan yang ketiga ni involve lactic acid ataupun lactate fermentation and ethanol fermentation. Okay. So since soalan yang dalam set kita ni dia sebut cardiac cycle, cardiac tissue, so kena fokus lah dekat lactate. Okay. So kalau general punya soalan, jawapan awak pun kena general, kena semua ada. Faham Okay. Yang lain kalau ada soalan lain bagi tahu Panggil saya Cikgu Nuraini pun tak apa. Ni kat belakangnya. Okay. Alright. Okay, so soalan nombor 5. Photosynthesis. Okay. State the site where this process takes place. So kita nampak kat sini apa yang kita boleh generalkan. Okay, so ni ada photon, ada excited kan, yang elektron excite kan, dia naik atas. Lepas tu ada photon pigment lagi. Okay, gambar ni macam agak confusing, tak apa. Kita tengok dulu soalan ni. Site di mana berlakunya benda ni. Okay, it's thylakoid membrane. Okay, mungkin macam tak tahu kan sebenarnya kat mana ni apa benda gambar ni. So tengok soalan dia. Light dependent reaction yang. Light dependent reaction tu yang LDR tu kan. Yang kalau kamu ingat dia ada, kalau dalam gambar nota kita yang ada bulat-bulat, PS2. Lepas tu ada lagi satu bulat-bulat sebahagian tu PS1. PS5 je tak ada sebab mahal sangat. PS1. Lepas tu yang ada primary electron acceptor. Okay, so tu semua tu. Sebenarnya gambar ini, gambar yang dalam nota kita tu, dijadikan gambar yang inilah. Tapi kita tengok macam kompleks, macam lain je kan. Kalau tak faham gambar, tengok ayat dia. Light dependent reaction. So benda ni yang kita tengok dalam nota tu, adalah dalam thylakoid membrane, berlaku dekat thylakoid membrane. Inilah. Okay, so first question iaitu, what is the role of NADPH produced in this reaction? Okay, so ingat, kalau fotosintesis mesti ada P kan. Kalau yang selular NADH sahaja. Okay, so ni pasal fotosintesis lah. Okay, apa role NADPH-nya? As a reducing agent. Okay. Kalau saya ingat tu je lah. Sebab NADPH kan as reducing agent. Kalau siapa yang ingat to reduce 3-phosphoglycerate tu, lagi bagus lah. 2-glycerate 3-phosphate tu. Tu memang bagus lah.
Okay, kalau hanya mampu ingat reducing agent saja pun okay. Right? So apa lagi dia tanya soalan ni dah Siapa nak salin semua ni pun okay. Just untuk reference lah. Okay, saya go to the next question. Sekejap. Okay. Dah ni faham tak adalah. Okay. Explain how C4 plants convert CO2 into glucose molecule. Oh, so kiranya gambar tadi tu tak adalah banyak sangat dia tanya pasal gambar tu kan. So okey lah, tak apalah. So kiranya rezeki lah, cuma dia saja je mengkomplekskan awak punya pemikiran tu yang tadi tu. Sebenarnya dia tanya di mana dia berlaku, lepas tu NADPH tu bertindak sebagai apa. Tu je. Okay. So next question ni dia tanya pasal C4. So ingat pokok-pokoknya kan ada C3, C4 dengan CM. So ingatlah balik yang mana C4, CM tu. So apa cerita dia ni convert CO2 into glucose molecule. Okay, so first point, CO2 fixed with phosphoenolpyruvate in the mesophyll cell catalyzed by PEP carboxylase. Okay. So just sebelum sambil-sambil soalan tu kan, just nak revise kat awak, ingat yang C4 ni dia kan duduk dekat kawasan panas, hot area kan. So kiranya stomata dia tutup. Bila stomata tutup, CO2 tak boleh nak masuk. Oksigen dalam pokok tu akan meningkat. CO2 tak boleh masuk, oksigen meningkat. Jadi kalau pokok tu dia ada rubisco sahaja, kan, dia tak bagus kan, sebab rubisco ni dia berpaling tadah. Sepatutnya dia gabungkan CO2 ni. Kan, tapi dia pilih pula oksigen ni. So berlakulah photorespiration. Photorespiration ni tak bagus, membazir. We don't want this one to occur. Okay, so how do plant C4 dengan CAM ni nak prevent the photorespiration to occur? Dia ada satu enzim ni PEP carboxylase. Okay, so just untuk revise saja. So PEP carboxylase ni dia lebih tertarik higher affinity towards oxygen. Walaupun CO2 banyak oksigen pula. Walaupun terbalik, salah tarik. Dia lebih tertarik kepada CO2. Walaupun oksigen banyak, CO2 sikit, dia akan pilih CO2. Okay. So CO2 fixes with phosphoenolpyruvate in mesophyll cell catalyzed by PEP carboxylase. Okay. So ada dekat mesophyll cell lah. So C4 ni dia ada macam tukang pilih. So CO2 tu dipilih oleh PEP carboxylase. Okay. To form OAA. Okay. OAA will be converted to myeloid acid. Okay. So myeloid is transported to bundle sheath. Myeloid ni pula akan undergo decarboxylation to produce pyruvate. So dia akan riliskan CO2, enter Calvin cycle. Dekat sinilah yang ada rubisco tu. So kiranya dia tolong tangkap CO2 kat atas, bagi dekat bawah, bagi dekat rubisco yang ada dekat Calvin cycle tu. Kalau kita letak rubisco kat atas, memang tak dapat lah CO2 tu. Dia asyik tangkap O2 je. Okay, so we want CO2. Okay, so bukan we lah, plant tu. Okay, so CO2 reacts with RBP to form, ni lah, 3-phosphoglycerate catalyzed by, ni nampaknya, rubisco ni Okay, so PGA is converted to glyceraldehyde 3-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate akan form glucose. Okay. Nampaknya, penalize once for OAA and PEP if used short form. Lepas itulah saya dah sebut banyak kali juga, try not to use short form lah. If you want to use short form, you buat macam ayat kat atasnya. Phosphoenolpyruvate, dia buat dalam kurungan, PEP. Okay. So macam yang kita konon lah, macam ayat panjang tu, the full name we can't remember the spelling.
So we put the short form. So that kalau pemeriksa tu okey, dia akan tandalah yang short form ni betul. So doa-doa banyak-banyak, pemeriksa awak tu nanti lembut hati masa menanda. Terang dada dia nak menanda awak punya paper. Okay. Okay dah. Okay, kau tak sempat tengok nantilah Saya go to the next question. Okay. Sekejap dulu, just revise balik lah sekejap. Okay, yang ini C4. Yang CIM ni ingat kan? Yang pasal day and night tu. Day and night. So, apa lagi dia punya tu? Iaitu dia ada, apa tu? Ada juga PEP carboxylase tu. Kan? Cuma dia kumpul pada waktu malam tu dan sampailah pada waktu siang tu baru dia akan masuk Kelvin cycle. Kan? Sebab Kelvin cycle tu memerlukan apa? Ingat tak? Just nak revive balik kan? Okay, so masa waktu malam ni CO2, malik asid akan dikumpul. So malik ni akan berkumpul pada waktu malam, dihasilkan banyak. Sampai je waktu siang barulah malik ni akan dimasukkan, dikonvertkan ke dalam Kelvin cycle. Baru dia akan undergo decarboxylation tu semua. Okay. Kenapa? Ingat tak? Sebab Kelvin cycle kan dia memerlukan ATP. So mana nak dapat ATP ni? Daripada light dependent reaction yang ada PS1, PS2 tu. So untuk menggerakkan Kelvin cycle ni, dia perlukan ATP. ATP ni dapat daripada mana? Dapat daripada LDR. Sebab pernah keluar dia tanya, why do you have to wait during the night untuk kumpulkan malik? Kenapa tak boleh nak convert terus je pada waktu malam tu? Kenapa nak kumpulkan dulu? Macam itulah ayat dia. Kenapa nak kena kumpulkan dulu? Sebab nak tunggu light dependent reaction untuk menghasilkan ATP. So that can help in Kelvin cycle. Macam itulah. Faham kan? Okay. Kalau apa nak tanya bagi tahu. Okay. So next. Soalan nombor 6 pasal gas exchange. Oh ada dua ni pasal Bohr effect ni, macam Bohr effect je ni. Bukan, ODC je. Okay, ODC ada jugalah. Okay. So state the percentage of oxygen dissociated from hemoglobin at partial pressure of oxygen. 30 dan 60. And 60 Hg when PCO2 is 15. Okay. So soalan ni dia dah bagi tahu dah, suruh awak rujuk 15 mmHg. So awak hanya tengok yang ini sahaja. Yang ini awak tengok pada 30 dengan 60. 30 naikkan ke atas lebih kurang, lepas awak tarikkan ke tepi, dapat 30 lebih kurang 35 kot. So 35. Okay, so 35, tapi ingat yang soalan ini adalah yang 35% ni adalah yang masih terikat. Ni macam soalan semalam tu. Siapa yang join semalam ada kan? So yang 35% ni masih terikat. Soalan ni dia nak yang oksigen yang dah dissociated, yang dah terlepas. Jadinya awak kena tolak lah 100. Lebih kurang kan 100 ke ni? Boleh lah. Tapi you can say just 98 pun tak apa sebab dia takkan capai 100 kan. So kiranya 98 minus 35. 63 lah lebih kurang. So in that range okey lah. Faham So ingat soalan ni dia nak yang sudah terlepas, sudah terpisah daripada HB. Okay, oksigen. And then 60 pula. 60 kita tarik ke atas, tarik ke tepi dalam lebih kurang 82. If you use a ruler maybe lagi accurate lah kan. So dalam 82. But jangan ambil yang 82 ni. Awak ambil nilai yang 98 tolak dengan 82. Tolak 82, 16 lebih kurang. Okay. So kalau skema tu kan dia tak adalah macam terus
nilai ini jawab kena dapat. Tak, dia ada range dia. Okay, so if you are in that range, okay lagi. Ni pun sebab saya tak guna ruler yang betul, tak straight line kan. Okay, so next. Briefly explain the Bohr effect based on figure 6. Okay, so at higher rate of cellular respiration, iaitu PO2 60 mmHg, there is increase of pH. Okay, is increase of H+. Jadi pH akan jadi lower. Okay. This will decrease the affinity of hemoglobin for oxygen. Okay, of course lah. Hemoglobin tu akan terurai daripada oksigen. HbO2 tu akan terputus. So oxyhemoglobin will dissociate to O2 and Hb. Okay, at lower rate of cellular respiration, di mana 30 tadi tu, there is decrease of H+. Jadi pH is higher. Jadi this will increase the affinity of hemoglobin for oxygen. Okay, so maksudnya yang masa 30 mmHg tu, HbO2 tu ramai banyak yang HbO2 lagi. Dia tak ada yang terurai. Sebab tu nilai dia yang 30 ni tinggi, 63 yang dah masih. Okay, 63 tu yang dah terurai. Okay. Hemoglobin will dissociate with O2 to form oxyhemoglobin. Alright. Okay, so sempat salin tak? PO2. Ini PO2 rendah. So 30 mmHg. Okay. So PO2 rendah, CO2 tinggi. Sebab tu yang banyak yang terurai yang atas ni. Okay, 63% dah terurai. PO2 60 maksudnya oksigen banyak kat kawasan tu. So PO2 banyak kat kawasan tu. Dia punya CO2 rendah. Jadi yang ini akan ni lah. Yang terurai tu sikit je lah. Okay. Okay, kejap. Okay. Explain Bohr effect. I think kan, this one, awak kena terangkan bukan PO2 lah. Ubah ni yang, okay. Tu macam lain je ni tau. Bohr effect ni, awak terangkan ni yang PCO2 15 dan PCO2 60. Okay So bila PCO2 60, CO2 tinggi. Okay macam ni lah, saya ubah kat sini lah. PCO2, ini PCO2 ni. PCO2 60 mg, that is increase. Ni barulah betul. Aduh, buat gelabah je. Apa tu macam lain je ni. Tu saya macam slow down tadi kan. Okay, so at lower acceleration, PCO2 tau. PCO2 ni bukan 30 tapi 15 mmHg. Ya, 15 mmHg tau. Okay, so sebenarnya yang Bohr effect ni kita bukan nak bandingkan yang soalan atas ni, 60 mmHg ni. Kita nak banding antara 15 dengan 60. Bohr effect. Sama ada shift to the left ataupun shift to the right. Sebab tu dah soalan ni, graf ni dia ada dua. Ada yang macam ini, satu. Lepas tu ada yang shift to the right sikit ni. So kalau ada gambar graf ni dua macam ni, mesti dia akan tanya something about Bohr effect. Okay, so sebab dia ada dua graf yang berbeza. Menunjukkan dua partial pressure CO2 yang berbeza. So of course adalah soalan pasal Bohr effect. Cuma skema ni awak kena betulkan sikit lah. Dia tak terangkan pasal PCO2, dia terangkan PO2 pula. Dia ikut yang atas ni. Silap tu. Tahu, okay? So PCO2, mmHg, okay betul. There is increase of CO2 tinggi, H+ tinggi, pH rendah. Okay betul lah. So this will decrease the affinity of hemoglobin for oxygen. So kiranya banyak yang akan terlerai. Okay betul. Okay, at lower rate of respiration iaitu PCO2 15 mmHg 15 mmHg. There is decrease in pH, there is decrease in H+.
pH higher. Okay, betul lah sebab CO2 berkurang. Kan? Okay. Ni tak ada apa-apa. Okay, ni potong. This will increase the affinity of hemoglobin for oxygen. Maksudnya HB dengan O2 masih intact. Okay. So hemoglobin will associate with O2 to form oxyhemoglobin. Okay, baru betul. Alright. So nanti you tengok balik, okay, dia punya skema ni. Okay, differentiate between ODC curve of myoglobin and hemoglobin. Okay, so ingat kan myoglobin ni macam mana? Myoglobin ni dia punya yang semalam pun ada tanya kan. Polypeptide chain dia 1, heme group dia 1. Yang hemoglobin ni polypeptide chain dia 4, heme group dia 4. Okay. So dia punya ODC pula macam mana? Inilah. So myoglobin has high affinity for oxygen than O2. Okay, sebab dia ada 1 je kan. So dia lebih macam memegang oksigen tu. Cepat nak tangkap, cepat nak pegang. Kuat nak pegang. Okay. Yang HB ni pula lower affinity for oxygen than myoglobin. So myoglobin is still highly saturated with oxygen even when partial pressure is low, very low. Okay. Yang ini HB is less saturated with oxygen when partial pressure of oxygen dropped. Ingat jangan buat dalam bentuk table macam ni lah. Awak ubah ayat tu jadi dalam bentuk sentence lah. Okay. Okay. Boleh So sambung. Boleh Okay. So nombor 7. So based on the figure 7, write the correct sequence of blood flow in cardiac cycle. Ni macam soalan tutur je kan. Macam tutur ke apa tak kita dah pernah buat. So cardiac cycle. So the sequence is masuk daripada luar P, lepas tu R, masuk dalam atrium, lepas tu masuk dalam ventricle. Okay, masuk dalam ventricle. Lepas tu masuklah ke dalam yang aorta tu semua tu, T. Penuh, semua penuh dalam ventricle, barulah masuk aorta. Inilah. Okay. Okay. So briefly explain the sequence of events that lead to production of dupe sound. Okay, so dupe sound, loop dupe kan. Okay, so dupe tu yang mana? Ventricular diastole. Okay, pressure in aorta is higher in the ventricle, so semilunar valve akan tutup to prevent the backflow. So occur due to vibration of closing of semilunar valve. Kalau awak jawab ni dengan ni pun dah okey. Okay. Alright, so occur to the because of the due to the closing of the semilunar valve lah, right? So yang loop tu kan atrioventricular valve, right? So yang tu lain, ni dupe. Okay. Okay, so briefly explain the sequence of events that occur during ventricular systole. Ventricular systole tu ventricle contract. Kena fikir macam tu. So apa berlaku masa dia contract tu? So impulse from AV node conducted by bundle of His and Purkinje fibers. Okay. So kiranya awak cerita yang point pertama tu awak cerita pasal pengaliran impulse. Okay. So tak nak panjang-panjang pasal impulse. Janganlah cerita point pertama daripada SAN pergi kepada Purkinje fiber, bundle of His, Purkinje fibers. Point kedua pasal Purkinje fibers pula. Tak. Sekalikan sahaja. Point pertama. Sebab kita nak nampakkan ventricular systole tu lagi banyak point dia. Pasal impulse tu tak payahlah dulu. Okay, 1 point pun okey dah. Inilah. Okay. So bila impulse dah spread through Purkinje fibers, so ventricle akan contract. So increase the ventricular pressure. Okay. So AV valve akan tutup. So semilunar valve pun akan open. Nampak ni AV valve, atrioventricular valve. Dan akan menghasilkan loop sound. So deoxygenated blood pumped from right ventricle to pulmonary artery and oxygenated blood pumped from left ventricle to aorta. So kiranya kalau soalan tanya event, sequence of events, awak terangkan sebelum ventricular systole tu, iaitu yang apa pasal impulse lalu tu lah. Ni sebelum ni, sekejap, ni sebelum. Ni sebelum. Poin pertama sebelum.
yang menyebabkan ventricular systole tu, iaitu yang inilah poin pertama. Yang ini ventricle contract ni semasa dia systole. Kan? Okay, yang ini pun semasa juga. Yang ini selepas. Nampak tak? 2 poin ni selepas. So you macam lebih kurang macam mix lah dia punya sebelum, semasa dan selepas. Sequence of events. Tahu, okay? So, okay kot. Lagi apa lagi? Sama lah juga kalau dia tanya atricular systole. So ceritalah daripada SAN, macam mana atrium tu boleh contract kan. SAN kan conduct impulse kan, spread to atrium, so atrium akan contract. Baru yang selepas tu darah dalam atrium masuk ke dalam ventricle, sebelum, semasa dan selepas. Okay. So what does ECG wave represent? So ECG shows the electrical activity of the heart. Ni rasa macam ada soalan dalam PYQ tu kalau tak silap. Sama je lah. Electrical activity of heart muscle. So ni okey, ni saya rasa okey kot. Tak ada apa-apa sangat pun. Cuma dia nak suruh awak cerita lah apa benda ECG tu. Okay, so electrical activity of the heart je. Lepas tu, di mana electrical activity tu akan affects the contraction and relaxation of heart muscle. Okay, so ambil yang, kalau nak ambil yang semua ni boleh juga skema tu. Kalau nak ambil yang saya underline ni pun okey. Dah melambangkan semualah tu. Okay. Dah boleh nombor 8, sekejap lagi 2 lagi, sabar ya. Okay, so medical intervention can help to restore homeostasis and possibly prevent permanent damage to the organism. What is meant by homeostasis? Oh, bukan main panjang ayat depan tu maksud je. Ni. Process of maintaining biological stable condition, okay, inside a living organism. Hopefully definition tu you all dah okay lah, sebab memang dia akan tanya selalunya, the first question selalunya lah dia akan tanya definition. Macam ni lah. First question definition dulu. Okay, so briefly explain the negative feedback mechanism in controlling low blood glucose level. Okay, so low blood glucose level. So ingat kan, kalau low insulin ke? Kalau insulin macam saya ingat kalau orang diabetik dia cocok insulin. Mestilah gula tinggi kan baru cocok insulin. Kalau low tu mestilah glucagon. Okay. So apa dia punya negative feedback tu? Ni lah. So alpha cell of islets of Langerhans secrete glucagon. Okay. Stimulate liver cell to break down glycogen to glucose. Lepas tu convert other, kalau saya yang ni. Sekejap, saya ambil ni. To convert fatty acid and amino acid to glucose. Okay. Lagi satu, probably you can tambah to decrease the reabsorption of glucose into cell. Okay, so kiranya ingat ni tau. Kalau gula tinggi, 3 benda yang akan berlaku. Di mana penyerapan glukos ke dalam sel akan tinggi. Okay, sebab sel glukos dalam darah tu tinggi kan, so akan masuk dalam sel. So sel akan buat cellular respiration. Okay, itu satu. Satu lagi, glukos yang tinggi tu akan ditukar jadi lemak. Okay, protein dan juga lemak, fatty acid tu lah. Okay, dan satu lagi, dia akan convertkan jadi glycogen. Glukos jadi glycogen. Sama lah juga kalau low blood glucose. 3 benda juga berlaku. Iaitu glycogen pecah jadi glukos balik. Okay, sebab dalam darah gula kurang. Jadi kita kena dermakan dalam darah. So glukos akan jadi, glycogen akan jadi glukos masuk dalam darah. Selain pada tu, fatty acid dengan amino acid tu akan ditukarkan balik jadi glukos balik. Sebab tu kalau kita low blood glucose, contoh macam puasa, so kita punya lemak-lemak tu akan ditukar jadi glukos untuk tenaga kita. Dan yang ketiga,
Yang tu lah to decrease the reabsorption of glucose into the cell supaya respiration kurang berlaku. Sebab tu masa kita puasa, kita rasa lemah je. Sebab dalam sel kita tu kurang dapat glukosnya, lambat. Nak tukar lagi lemak tu jadi gula, barulah boleh tukar jadi ATP. So kita jadi lemah je. Okay, so 3 benda. 3 point tu kena ada. Tolong tambah Okay. Tak kisahlah 2 markah kan. If sempat, kalau awak masa time dah habis exam tu, dah habis salin semua, you go back to this question and try to tambah lagi point tu. Just in case lah. Okay. So when a person drink a large volume of water, name the hormone that will be released by pituitary gland. Briefly explain the answer. So ADH, antidiuretic hormone. ADH, antidiuretic hormone. Make sure ejaan yang full name ni betul, tahu Dan adalah dia punya short form tu, just in case kalau pemeriksa tu okay, dia akan betulkan yang ini. Okay. So point yang kedua pasal explain lah. So higher water concentration increase the volume and pressure of the blood. So less ADH is secreted. Okay, so less ADH is secreted. So and decrease the permeability of the collecting duct to water. So less water is reabsorbed masuk dalam collecting duct, jadinya the urine is diluted lah. So kiranya water akan banyak sebab tu bila kita minum air, bila kita kencing, air tu pun macam air kencing kita tu pun macam jernih juga. Sebab ADH kita tu banyaklah yang ni. Sikit dirembeskan. Okay. So urine will become diluted. So ni okay je saya rasa. Alright, so next. So go to the next question. Second last sabar. Alright. Pasal apa ni? Muscle. Kalau tengok kat sini, sacromial. Okay, skeletal muscle. Okay. So, A. So, A is A-band. Okay, yang terdiri pada thick filament kan. Yang B adalah H-zone. Okay, kawasan yang itu. Yang Z, mana Z? Yang C. Oh, Z-line lah. C, Z-line. Okay, betul. Tahu. Okay, so ni memang kena hafal lah. Tak ada cara lain pun. Awak kena hafal dia punya tu. Okay, dia punya zone line dia tu. Okay. So state one feature that give evidence to support that the circumference is in figure 9 is in relaxed state. So macam mana awak kata benda gambar ni dalam keadaan yang relax. So awak tengok kat sini H zone ataupun I band dia masih wide lagi, jarak lagi. Kalau muscle ni tengah contract, semua benda ni akan rapat. Okay. Ataupun boleh juga awak cerita Z line is far apart from each other. Maksudnya jarak antara Z line tu. Okay, so Z line tu masih jauh antara Z line lagi satu. Okay. Alright, okay. So name the substance that will release into sarcoplasm for muscle contraction, Ca2+ lah. Macam ada soalan yang kita pernah buat je. Okay. So ingat untuk contraction of muscle perlukan Ca2+. Untuk yang impulse tu, yang pasal action potential tu adalah Na+. Tahu, okay. So yang kalau Ca2+ pasal muscle. Sebab yang Ca2+ tu yang akan bind pada, if you still remember dekat troponin kan. Troponin tu bila ada Ca2+ dia akan beralih kan. So tu nanti tengok balik lah. Okay. So explain the involvement of ATPase during muscle contraction. Okay. So myosin molecule has a head containing ATPase. Okay. And catalyze hydrolysis of ATP to ADP and PI. Right. So kiranya dekat myosin head tu, kalau awak ingat dalam nota kan, nanti awak baca bahagian yang awak ingat ada gambar macam ni tu. Ni myosin head tu banyak-banyak. Ni sebelah sini punya pula. Macam tu, alamat buruknya. Macam tu. Macam tu. Gitu. Okay, adalah kat myosin head tu. So dekat myosin head tu ada ATPase.
yang akan menghidroliskan pecahkan ATP jadi ADP to PI. Okay, NPI. So myosin head is energized ataupun in high energy configuration. So kiranya myosin head tu bila dia high energy configuration, dia akan bind to myosin binding site on actin. Bila dia mula-mula dia jatuh kan. Okay, so kiranya bila dia jatuh, masih ada ATP. Bila ATP tu pecah jadi ADP dan PI, dia akan tegak. Tegak dan akan melekat pada myosin binding site yang bulat-bulat tu dekat actin tu. Okay, so dia akan cangkuk kat situ. So forming, inilah nama dia, cross bridge. Ataupun kalau kamu ingat actomyosin lah, cross bridge sahaja pun boleh. So bila sahaja ADP dengan PI tu release from myosin head, dia terkeluar, kat sini myosin head terkeluar. Jadi ni from myosin head ni Okay. Myosin head returns to its low configuration. So kiranya dia akan jatuh, okay, dan dia akan pull, tarik sekali thin filament tu. Dia tarik sekali. Okay, sebab tu dia kata kat sini, myosin head pull, bend by pulling the thin filament. Sebab tadi kan dia tengah cangkuk, so bila dia jatuh, dia akan tarik sekali lah yang thin filament tu. Okay, so a new ATP molecule bind to myosin head and myosin detach. Bila kan masih tertarik kan, so kira dia tegak, dia cangkuk dekat actin, dia tarik. Okay, bila ada ATP baru melekat, dia akan jatuh. Sekejap Abang. Okay, sorry. Okay, dah faham So hopefully you all faham lah dia punya kitaran tu macam mana dia tegak, detach, lepaskan ADP, API tu. Okay. Okay, so last question. Sama juga macam set B tu. Tak tahulah set A tu saya tak ingat macam mana dia punya soalan nombor 10 ni. Set B pun pasal graf ni juga. Okay, so jom kita tengok apa dia tanya. Name the cell that produces antibody. Sel yang menghasilkan antibody mestilah plasma cell. Kan? So plasma cell yang akan hasilkan askar-askar. Askar-askar itulah yang akan pergi lawan. So dia arahkan saja. Plasma cell ni arahkan. Pergi lawan yang antigen tu. Okay. So ini adalah A. So B. B. Sekejap ni. Based on figure 10, why is antibody concentration higher after the second exposure? Okay, so based on figure 10, kenapa higher on second exposure? Sebab dia ada ni lah, memory cell. Recognize ataupun identify the same antigen. Faster. Saya tahu ramai mungkin student akan jawab, because it has memory B cell. Betul, tapi macam faham tak? Awak kena terangkan, kenapa dengan ada memory B cell tu lagi cepat? Macam adalah dia punya ayat tu yang belakang terangkan sikit. Okay, so boleh awak jawab, because it has memory B cell. Okay, betul? That will identify, that will know. That kalau macam kita tak guna perkataan recognize kan, kita tahu identify tu apa, cakap je lah, that will know the same antigen. Okay, the same antigen. Lepas tu memory B cell akan divide and differentiate rapidly into plasma cell to produce antibody. So terangkanlah. So dia dah tahu antigen yang sama. Sebab dia dah tahu antigen yang sama, itulah dia boleh cepat-cepat proliferate and differentiate. Untuk hasilkan plasma cell, untuk hasilkan cepat-cepat lagi antibody. Untuk secrete antibody. Tahu, okay? So, explain how the antigen and antibody interaction activates the complement system. Okay. Ada yang nak tanya ke? Boleh tanya terus. Ke tertekan tu? Okay. Tak ada Boleh. Okay. Antibody molecule binds to an antigen on the surface of pathogen. Okay. Antibody akan bind pada pathogen.
So the activated complementary system then forms membrane attack complex. So pores formed in plasma membrane allowing water and ions to enter and sel akan swell dan juga lyse, pecah. Ni memang penceritaan dia yang itulah, di mana antibody akan bind pada antigen. So kiranya ni contohnya lah, ni patogen, antigen dia kat atas ni. So antibody akan bind dekat sini, contoh dia bind macam ni kan, Y kan antibody kan. Okay, bila dah bind, dia akan membentuk satu, dia akan hantar macam ada membrane lah. Dia akan buat membrane kat sini. Buat membrane, buat protein, sorry. Protein untuk attack kompleks tu. Membrane attack kompleks. Okay, so pores buat lubang. Pores akan terbentuk dan bila terbentuknya lubang, dia akan masuklah air dan juga ions dan mengembangkan sel tu dalam lama pecah. Okay. Okay, so dah habis tapi saya just nak ulang balik dekat sini yang saya risau yang part ni. Okay, just nak ulang balik. Ingat tau, bila kalsium ada, okay soalan ni bila kalsium ada, dia akan bind pada troponin kan. So dia akan alihkan tropomyosin, mendedahkan myosin binding site. Ingat tak? Contohlah macam ni kan. Ni myosin binding site dia. Okay, so dah terdedah. Jadinya yang myosin head tadi tu, bila dia dalam keadaan jatuh, dia ada ATP dekat dia. So bila ATP tu dipecahkan oleh ATPase, dia akan jadi ADP dan PI kan. So dia akan tegak. So dia akan tegak, dia akan cangkuk dekat myosin binding site tu. Okay. So bila ada stimulus lagi, dia akan bergerak lah. Dia akan jatuh, okay, bergerak yang point yang ni. Ni. Myosin head returns to its low energy configuration. Dia jatuh balik. Bila dia jatuh, at the same time dia tarik sekali tau. Dia tarik sekali yang actin tadi tu. Thin filament. Okay. Bila dia tarik sekali, masih attach lagi tau. Masih memegang lagi. Masih paut lagi. Tapi macam mana dia nak unpaut kan dia? Nak tarik balik tu. Dia kena ada ATP baru attach. Barulah dia akan jatuh. Bila ada ATP baru attach, baru dia akan lepaskan ni. So bila ada ATP baru datang, sama juga proses lain berlaku. ATPase akan pecahkan, so dia akan tegak balik, dia akan tarik lagi. Tegak balik, tarik lagi. Macam tu. Tahu. Okay, so that is the flow lah. So is there any question? Okay. Kalau tak ada, so I think we have settled lah.